أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas nyata, kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silap yang telah lalu dan terkemudian dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus, dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sekuat-kuat pertolongan yang tidak ada bandingnya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni menginginkan kebaikan kepada kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang agung. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim
على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين خير الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمؤمنين صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni, petang ni, kita bersama-sama dalam forum musikal dengan tema kekasih Allah yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan 1400 tahun yang lalu. Sudah lama di sebuah tempat semenanjung tanah Arab, di sebuah negeri yang bernama Makkah Al-Mukarramah. Waktu tahun Nabi nak dilahirkan tu, dengan kelahiran Nabi Isa lebih kurang, dengan zaman Nabi Isa lebih kurang 600 tahun lamanya. Tak ada Nabi, tak ada Rasul. Tuan-tuan jangan bayangkan Malaysia sahaja, satu dunia ketika itu kosong daripada Nabi dan Rasul, dan zaman itu dinamakan sebagai fatrah, ahlul fatrah. Mereka yang hidup pada zaman tiada Nabi dan Rasul dinamakan sebagai ahlul fatrah. Jadi suasana di Mekah, tuan-tuan boleh tengok pada hari ini, kebanyakannya masih kekal dengan bukit bukau yang keras, ketiadaan air, pokok pun tak banyak. Ketika Nabi Ibrahim sampai di kota Mekah, itu lebih lama. Tidak ada sebatang pohon pun di kota Mekah. Begitulah kerasnya bumi Mekah, kontangnya bumi Mekah, sehingga keadaan keras itu juga meresap ke dalam diri sebahagian besar penduduk Mekah yang keras. Dan antara hobi mereka adalah berperang. Hobi dia berperang. Kita hobi game perang, tapi hobi Arab waktu tu ialah berperang. Kalau tanya orang Arab petang-petang pergi ke mana ni? Pergi memburu, kan? Memburu. Hari ni kita buru ayam hutan. Dulu memburu singa. Memburu singa. Jadi keras, suasana yang keras, bentuk geografi yang begitu susah, dengan kekurangan air, tak ada pokok. Yang banyak buah pokok kurma ni di Madinah, di Mekah tak ada pokok, dia tak ada kurma. Jadi di tempat itulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, Amerika Syarikat banyak tempat yang cantik, Eropah banyak tempat cantik, di Syria, Lebanon banyak tempat cantik, kita di Asia Tenggara banyak tempat cantik, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam banyak tempat cantik, Filipina. Allah memilih tempat yang paling kosong, geografinya tak indah, penduduknya keras. Di situlah Allah menghantar kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilahirkan oleh satu pasangan yang mulia, iaitulah Aminah bintu Wahab, satu orang wanita yang mulia, dihormati, anak seorang bangsawan dari keluarga bangsawan yang sangat menjaga maruahnya. Aminah binti Wahab ni terkenal, dia terkenal ketika itu. Begitu juga anak bongsu Abdul Muttalib, 10 orang lelaki anak Abdul Muttalib. Yang paling kecil sekali adalah Abdullah, dan Abdullah itulah yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib kerana peribadi dan akhlaknya. Baru kita tahu, oh, mak ayah Rasulullah pun hebat. Ya, tapi selama ni kita
tak pernah lalu benda ni. Rupanya kedua-dua itu orang yang hebat. Bahkan Abdullah ini disebut-sebut selain daripada tampan, ahli keluarga Rasulullah kesemuanya, daripada Abdul Muttalib, seorang yang tampan, pak saudara Nabi termasuk ayah Nabi Abdullah, seorang yang tampan, baik, budi pekerti. Maka ramai gadis di kota Mekah yang mencuba Abdullah, minta nombor telefon, WhatsApp, bagi kertas kat Abdullah bila Abdullah lalu. Ni betul ni, Abdullah diminati wanita Mekah dan kerana akhlaknya yang baik. Sebab tu bila Abdul Muttalib bernazar nak sembelih anak dia, kalau dia dapat 10 orang lelaki, bila buat undian jatuh kepada Abdullah, buat undian kedua jatuh kepada Abdullah, buat undian ketiga jatuh kepada Abdullah, tapi dia sayang dengan Abdullah. Akhirnya digantikan dengan sembelih 100 ekor unta. Ini disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah. Akhir dikahwinkan Abdullah ini, pemuda yang baik ini, pemuda yang sudah pun dikenali ayah Nabi, dikahwinkan dengan juga seorang wanita yang sangat bermaruah daripada satu keluarga yang mulia dan terkenal. Dikahwinkan dengan Aminah binti Wahab selepas Nabi beberapa bulan dalam kandungan ayah Rasulullah, iaitulah Abdullah alaihi salam, telah pun kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian pertama Nabi kalau kita baca sirah. Kalau kita baca sirah. Sebab tu kalau rajin baca sirah, kita dengar selawat pun dah tak tahan dah. Kita dengar orang alun selawat, tambahan pula kalau selawat tu datang daripada hati yang ada roh, macam abang-abang intim ni kan, maka kita tak boleh nak tahan diri kita. Sebab kita tahu betapa peritnya kehidupan Rasulullah SAW. Yang satu ujian Nabi tak sama, tidak boleh mana-mana di kalangan umat menandinginya. Nabi diuji dengan ribuan ujian. Kalau saya sebut kat tuan-tuan, ujian pertama Nabi tidak pernah melihat ayahnya. Ketika Nabi dah 3 bulan dalam kandungan ibu dia, Nabi dah tak melihat ayah dia. Kita ayah ada yang anak yatim, tapi umur dah 39 tu yatim apa tu? Kan, tu yatim besar. Ada yang yatim umur dah 24, ada yang yatim umur 11, pernah tengok ayah. Allah uji Nabi pertama sekali, kata para ulama, sebelum lahir lagi sallallahu alaihi wasallam. Besar dan banyaknya ujian Nabi. Sebab tu banyakkan baca sirah ulang untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, Allah uji dengan mematikan ayah Nabi Abdullah supaya Nabi bila membesar, dia lahir dan membesar, bila dia menghadapi masalah, dia tak sebut ayah, tetapi dia mencari Allah. Itu hikmah, kata para ulama, kenapa Allah mematikan Abdullah ayah Rasulullah ketika Nabi masih dalam kandungan. Kemudian akhirnya Sayyidah Aminah bila dia nak melahirkan makhluk yang terbaik alam, tuan-tuan bayang, takkan tak rasa apa-apa, takkan tak ada apa-apa petanda dan sebagainya. Maka dicatatkan oleh para ulama, ada yang daif, ada yang sahih, ada yang hasan. Antara yang hasan, hadis yang hasan ialah Sayyidah Aminah ini ketika melahirkan, sebelum melahirkan Muhammad, beliau radhiyallahu anha melihat cahaya yang keluar daripada perutnya, cahaya yang terang benderang. Nak lahir Rasulullah, manusia terbaik alam, ketua segala nabi dan rasul. Dia tengok satu cahaya keluar, cahaya itu naik ke langit, kemudian pergi ke arah Syam dan menerangi istana Kisra. Akhirnya dia pun melahirkan manusia yang terbaik itu, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah riwayat sebut, saya tak ceritakan sebab banyaknya yang dhaif. Yang hasan tadi yang itu. Kemudian bila lahir,
Anak ini anak yang disebut-sebut anak Aminah baru kahwin, dia wanita baik, suaminya juga lelaki yang baik. Kemudian kematian Abdullah, semua penduduk Mekah bersimpati, maka anak ni ditunggu-tunggu. Anak ni ditunggu, dilihat, dinantikan. Maka semua orang gembira, semua orang seronok apabila Thuwaibah al-Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan bapa saudara, Abu Lahab bapa saudara. Hamba ni Thuwaibah al-Aslamiyah, dia yang bagi tahu kat tuan dia, tuan, anak saudara tuan dah lahir. Aminah telah melahirkan anak. Adik dia lah, Abdullah tu adik, Aminah tu adik ipar kan. Aminah tu adik ipar. Dia pun seronok dengan berita tu. Dia kata, wahai Thuwaibah, hadiah kepada kamu, aku merdekakan kamu. Nya seronok Abu Lahab pada hari kelahiran Rasulullah. Mereka sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, yang ni riwayat yang kurang kuat, dia dhaif. Ditambah pula, dan dia juga menyembelih beberapa puluh ekor unta, nak tunjuk kata seronoknya dia dengan kelahiran anak saudara yang tak ada ayah ni. Masing-masing pak saudara ada 10 orang, ada mak saudara lagi 4-5 orang. Ramai pak saudara Nabi itu di sebelah ayah. Kemudian datang Abdul Muttalib, Tok Wan, orang Kedah panggil Tok Wan, dia yang bernamakan Nabi kita dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mahmud itu maksudnya yang dipuji. Kalau Muhammad yang sangat banyak dipuji. Abdul Muttalib dapat merasakan sesuatu, bahawa cucunya ini satu hari nanti akan banyak dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Maka membesarlah Nabi SAW sebagai seorang anak yatim ketika itu, membesar dalam pangkuan ibunya. Dan kemudian berita yang seterusnya ialah Rasulullah dihantarkan ke perkampungan As-Sa'diyah. Tuan-tuan pergi Mekah hari ni, ambil van, jangan pergi sendiri, sesat. Ada satu kampung nama As-Sa'diyah. Saya dah sampai ke rumah Rasulullah dibesarkan di perkampungan tu. Jangan duk kira cari buah kurma dengan jubah kan, 6 kali pi, 4 kali pi kan. Pi tempat-tempat yang menarik ni. Tempat Nabi dibesarkan, Nabi diasuh 4-5 tahun. Di situ, iaitulah nama tempat tu sampai hari ni As-Sa'diyah. Sekali lagi Nabi berasingan daripada keluarga rapat dia, daripada mak dia sendiri. Lepas 6 tahun, umur 6 baru patah balik. Baru beberapa bulan dengan ibu Rasulullah Aminah bawa nak pergi ke Madinah untuk ziarah bapa-bapa saudara yang di sebelah ibu. Bawa ke Madinah Al-Munawwarah. Sekali lagi Allah uji bayi kecil, kanak-kanak kecil itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah uji sekali lagi. Allah ambil pula nyawa ibu tadi. Tuan-tuan bayang tengok. Tak sempat tengok ayah, baru beberapa bulan duduk dengan ibu, Allah uji pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil pula nyawa ibu. Kemudian Nabi membesar dalam pangkuan atuknya. Jadi sekadar tu untuk segmen yang pertama. Kita dengarkan seterusnya selawat junjungan daripada Intim. Dimulakan dengan selawat.
menerangi hidup manusia. Lahirmu dijanjikan Allah membawa rahmat sekalian alam. Sumbina umat yang pertama Kaulah Nabi kekasih Allah. Walau ujian melanda, kau sabar menghadapinya. Kau contoh sebaik umat, tauladan sepanjang zaman. Tiada lagi kau tetap di sanubari. Jasamu terlalu agung, namamu tetap di hati. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Pergimu tiada pengganti, hilanglah seribu anak ini. Kaulah penyeri, kaulah purnama yang menerangi hidup manusia. Lahirmu dijanjikan Allah membawa rahmat sekalian alam. Sumbina umat yang pertama Kaulah Nabi kekasih Allah. Walau ujian melanda, kau sabar menghadapinya. Kau contoh sebaik umat, tauladan sepanjang zaman. Tiada lagi kau tetap di sanubari. Jasamu terlalu agung, namamu tetap di hati. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat
lebih banyak daripadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Rasulullah mula bawa Islam. 3 tahun Nabi berdakwah kepada ahli keluarga. Nabi disokong oleh isteri, kawan baik Nabi, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kemudian anak angkat yang juga bekas hamba abdi Nabi, itulah Zaid bin Harithah. Dan kemudian siapa seorang lagi? Lupa pula dah. Khadijah, Abu Bakar, Zaid, Sina Ali. Ali, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib. 4 orang ni yang paling awal peluk Islam. Jadi orang keliling Nabi. Ada kawan rapat seorang kan. Jadi selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia ni, akhirnya turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi diarahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Maka bila Nabi diarah untuk berdakwah terang-terangan ni, Nabi naik di atas bukit Safa, yang tuan-tuan kita selalu pergi tu. Nabi naik di atas bukit Safa. Nabi sebut satu perkataan, iaitu wa sabbaha. Perkataan ini bermaksud bumi Mekah dalam bahaya. Wa sabbaha bermaksud bumi Mekah dalam bahaya. Maka Nabi pun naik, Nabi sebutkan perkataan itu. Seluruh penduduk Mekah, pemimpinnya, orang biasa, yang lelaki, yang perempuan, yang tua, yang muda, semua berhimpun. Tengok Rasulullah nak selesai tanggungjawab Rasul, Nabi berani. Ini berani ni antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan bayang, Allah nanti jadi Rasul, nak dakwah siapa dulu? Dengan isteri pun duk kena jerkah lagi. Macam mana nak cakap kat dia ni? Dengan nak dakwah siapa dulu? Berani Rasulullah dia berdakwah dengan keluarga terdekat. Kemudian Nabi naik atas bukit tu, Nabi sebut perkataan itu macam jam siren amaran. Maka seluruh penduduk Mekah datang, Nabi sebut waktu tu. Nabi pun sebut, aku dilantik oleh Allah sekian untuk kamu semua menyembah Allah, dan aku pesuruh Allah. Allah akan datangkan wahyu pada aku, bagi tahu benda. Nabi pun sebut. Waktu itulah bangun bapa saudara Nabi yang dulu sangat menyayangi Rasulullah. Tapi bila Nabi sebutkan tentang ajaran Islam yang tak bagi itu, tak bagi ini, Nabi sebut tentang untuk menyembah Allah yang Esa dan sebagainya, Abu Lahab sangat marah. Dia bangun, dialah yang pertama memaki hamun Rasulullah dengan menyebutkan tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, kami ingat benda penting apa? Rupanya kamu nak bagi tahu kata kamu Rasul, kononnya Allah menghantar kamu. Dia maki Nabi. Dia memaki Nabi. Maka itulah antara cabaran paling awal, sehingga bapa saudara yang dulu sayang kepada beliau mengeluarkan ancaman dan juga penghinaan yang pertama, dan Allah menurunkan surah Al-Masad. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga istrinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sangat menginsafkan surah tersebut. Tuan-tuan baca surah dalam Al-Quran ni, kalau disebut satu ayat nama orang, sama ada orang itu sangat mulia ataupun orang itu sangat hina. Bila saya sampai surah ni setiap kali lah baca kan, bila sampai ke sini Allah sebut Abu Lahab tu, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa malangnya nasib dia. Bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi. Allah mengabadikan laknat ke atas dia sampai bila-bila. Macam mana nasib dia dalam neraka, tuan-tuan? Macam mana nasib beliau dalam neraka? Pun begitu, Abu Lahab dikurangkan azabnya pada setiap hari Isnin. Subhanallah. Diringankan azab dia pada setiap hari Isnin. Kerana beliau adalah manusia yang paling gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang saya cerita tadi, tuan. Selepas daripada tu Nabi isytihar begitu. Lepas tahun ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak kali tubuh badan Nabi disakiti. Nabi pernah pergi ke depan Kaabah, datang Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan pak saudara. Abu Jahal menampar muka Nabi sehingga ada kesan. Menampar muka Nabi sampai ada kesan. Nabi tak mengadu dengan siapa. Rasulullah daripada kecil dia dah biasa hidup seorang diri begitu. Tempat adu Rasulullah ialah Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi balik, orang lain yang beritahu kepada Hamzah, iaitulah pak saudara Nabi yang juga sangat menyayangi Rasulullah. Orang beritahu Hamzah, Abu Jahal tampar anak-anakan kamu tadi. Hamzah tak tahan, dia naik kuda. Dia belum Islam. Dia cari Abu Jahal, sampai di depan Abu Jahal, dia tak tanya apa kamu buat. Dia terus rembas, orang Kedah, dia terus rembas, nak cakap KL pula dah. Dia terus pukul muka Abu Jahal tadi. Dia tak tanya dah. Begitulah yang Nabi terima. 1, 2 Nabi dipukul, Nabi dikerumuni. Nabi pernah dikerumuni, dipukul sampai datang Abu Bakar. Abu Bakar selamatkan Nabi. Abu Bakar kata, taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kalian pukul dia hanya sebut Tuhan aku Allah. Rasulullah SAW kemuncak tadilah cerita tadi. Nabi dipukul, Nabi diejek sampai Nabi balik menggeletar tubuh badan tadi. Nabi meneruskan dakwah. Sahabat-sahabat lain yang masuk Islam, yang mana dikenal pasti Islam, diseksa. Bilal dibawa, dibuka bajunya, dia letak di tengah padang pasir. Musim panas di Mekah ni, musim panas di Mekah ni, tuan-tuan kalau naik bas pun terjaga, aircon tu dia tak berapa nak ni, sebab panas. Apatah lagi bukan dalam bas, di luar. Dia buka baju, letak batu. Bilal. Satu keluarga yang beriman, Sumayyah, Ammar dan Yasir, semua tiga-tiga satu keluarga. Dibunuh Sumayyah, ibu kepada Ammar, dibunuh depan mata dia. Ibu dia disula, menjadi wanita syahid pertama di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sula, tuan-tuan, itulah perjuangan Islam pada zaman tu. Susahnya umat ketika tu. Zaman Mekah, mereka lah yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yang awal masuk Islam, mempertahankan Islam bersama dengan Rasulullah. Sula daripada bawah, kemaluan tu naik sampai ke atas. Syahid ibu Ammar, iaitulah Sumayyah. Kemudian Yasir dibunuh, Ammar dilepaskan, seorang demi seorang, sampailah kabinet menghantar seorang menteri nama Uqbah ibnul Walid. Pergi jumpa. Uqbah kata, bagi aku peluang, aku pergi jumpa Muhammad, aku tahu dia nak apa. Dia pun pergi ke Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kita nak sembang adik-beradik lain, sebab ada hubungan darah mereka, talian keluarga yang jauh, tapi ada talian keluarga. Wahai Muhammad, kita sembang adik-beradik, kamu nak apa?
Adakah kamu nak jadi orang Mekah yang paling kaya? Aku janji untuk himpunkan harta Mekah, kamu jadi yang paling kaya di kalangan kami. Nabi kata tak mau. Nabi tolak. Nabi menolak dunia ketika itu. Wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi ketua Mekah, wallaituka raisan li Makkah, kami lantik kamu sebagai ketua Mekah. Dengan mana-mana perempuan yang kamu nak kami kahwinkan. Kalau kamu sakit, kami datangkan doktor yang paling handal. Nabi kata, adakah kamu telah selesai, wahai Uqbah, dengan tawaran-tawaran kamu? Uqbah kata, selesai. Wahai Uqbah, aku tolak semua tawaran kamu. Wahai Uqbah, aku datang sebagai seorang utusan Allah. Lalu Nabi pun membacakan surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 4. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim, yang bermaksud Hamim, Quran ini diturunkan daripada Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, lagi Maha Pemurah. Nabi baca, Uqbah Ibn Walid bila dia dengar Quran, dia orang Arab, bila dia dengar Quran, ayat Quran ni tuan-tuan, Quraisy tutup telinga. Sebab bahasa dia daripada Allah, karangan itu karangan Allah, jalinan ayat itu daripada Allah. Maka kita tak faham lah, kita baca sambil makan pun kita masih makan, kan? Sambil minum kita masih minum, bersemang kita masih bersemang. Arab yang pakar, bila dia dengar Quran, dia jadi terkejut lah. Dia dengar ayat tu, dia pun diam, dia pun balik dan bagi tahu kepada Quraisy, tak perlu ganggu Muhammad. Maka kabinet Quraisy kata, sabauta ya Uqbah, kamu telah disihir wahai Uqbah. Begitulah perjuangan Nabi, cabaran dakwah yang alhamdulillah akhirnya Nabi SAW antara orang kanan Nabi selain Abu Talib, orang paling kanan Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid yang awal masuk Islam. Khadijah ni jutawan besar Mekah. Jutawan besar Mekah, beliau radhiyallahu anha menginfakkan keseluruhan hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah beliau wafat. Nabi meredainya, isteri yang sangat Nabi redha, satu orang isteri yang membesarkan anak-anak Nabi, meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah perjuangan seorang Nabi yang sangat Nabi kenang, selalu Nabi sebut namanya. Kita dengarkan nasyid daripada intim Siti Khadijah. Pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Rasul keseorangan engkaulah teman, dia ke sisi engkau memilihnya, dia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Oh, Siti Khadijah, namamu indah, qudwah
Saya rasa saya nak duduk di bawah pula dengar ni kan. Daripada 15 tahun yang dulu pun memang kumpulan intim lah yang saya dengar pun. Hari ni baru duduk satu pentas. Terima kasih kepada abang-abang intim. Saya lagi muda tau, walaupun nampak lagi tua, tapi saya tanya dah umur kan. Saya lagi muda sikit, muda 2 tahun. Terima kasih abang-abang intim, banyak jasa mereka. Ramai orang berzikir, selawat, cerita Rasul dan sebagainya daripada nasyid. Puluhan juta kali didengar di Malaysia ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Tahun itu Nabi kehilangan 2 orang, sayap kanan dan kiri. Begitu juga dengan Abu Talib, meninggal pada tahun yang sama, sehingga nampak kesedihan di wajah Nabi. Nabi manusia biasa. Sahabat boleh nampak kesedihan muka Nabi itu, sehingga dinamakan tahun itu Amul Huzni. Amul Huzni. Sudah kematian, kehilangan sayap kanan dan sayap kiri Nabi itu, diuji lagi tak berhenti. Allah SWT menguji Rasulullah pula. Kerajaan Mekah memboikot seluruh ahli keluarga dan orang Islam. Tidak dibenarkan menjual sebiji gandum dan barang keperluan kepada keluarga Rasulullah dan seluruh orang Islam di Mekah ketika itu. Tuan-tuan bayangkan, bukan 2 hari, bukan seminggu, 3 tahun, sehingga Nabi membawa ahli keluarganya yang tidak Islam dan yang Islam, orang Islam semua sekali yang masuk Islam waktu itu tak ramai, pergi ke Syaib Abi Talib. Syaib Abi Talib ni dekat dengan terowong tu, tuan-tuan keluar pintu Marwah kan, pintu Marwah tu, pergi ke Syaib Abi Talib lah, satu tanya mutawif kan. Ke situ Nabi bawa pergi ahli keluarga, ketika di pulau selama 3 tahun. Tu 3 tahun macam mana ustaz? Semua pakat bawa saki-baki gandum yang ada dan sebagainya. Kita telur ayam tak ada seminggu, pening peniaga nasi lemak, peti canai apa semua, jadi nak dekat buat demonstrasi lah. Baru tak ada telur, tu bahasa tu kan, baru tak ada telur ayam, sekejap je. Subhanallah. 3 tahun, tuan-tuan boleh tengok dalam sirah Nabi dan seluruh umat Islam, keluarga Rasulullah diuji. Maksudnya ustaz sampai kebururan, ya, sehingga didengari suara ahli keluarga Nabi, kanak-kanak yang kecil, anak saudara apa semua ni menangis. Kelaparan, kata seorang sahabat, aku melihat kami sehingga mengutip daun-daun kering untuk dimakan ketika itu. 3 tahun. Akhirnya surat perjanjian perkeliling kerajaan Mekah waktu itu yang dilekatkan dalam Kaabah, dia begitu, benda-benda yang besar macam tu dia orang lekat dalam Kaabah. Diarahkan oleh Allah SWT. Allah arahkan anak-anak untuk makan surat tu ke semua sekali, kecuali perkataan Bismikallahumma. Orang Quraisy masuk dalam tu, tengok surat tu dah habis. Mereka tahu bahawa ini signal daripada Allah SWT yang tak suka dengan apa yang dilaksanakan ketika itu ke atas ahli keluarga Rasulullah SAW. Kemudian habis pemulawan 3 tahun, tahun ke-13 Nabi SAW mendapat arahan daripada Allah SWT untuk berhijrah. Dapat arahan untuk berhijrah. Nabi pun bagi tahu kat semua sahabat hijrah. Rupanya sesiapa yang berhijrah dapat tahu oleh polis Mekah akan ditangkap, sama ada diseksa, penjara, diikat atau dibunuh. Waktu tu tak ada penjara 3 tahun 2 tahun lah. Paling dahsyat terima adalah dibunuh. Maka semua keluar secara rahsia. Hijrah ke Madinah Munawwarah adalah wajib, dan kesemua sahabat berhijrah iman ketika itu. Tak ada siapa nak sanggah arahan Allah, sanggah arahan Rasulullah. Tinggal motor, tinggalkan kereta, tinggalkan rumah. Ni saya buat contoh lah. Kita kalau Allah arah zaman hari ni, itulah kita nak kena tinggal semua tu, berhijrah sembunyi-sembunyi. Sebab kalau nak bawa dengan rata apa semua, bawa dengan lori, tahulah polis Mekah, maka kena hijrah. Begitulah secara senyap-senyap kesemuanya berhijrah. Tinggal beberapa orang, tak sampai 10 orang.
Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, anak Nabi, adalah tinggal beberapa orang, dan akhirnya turun arahan untuk Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi pun keluar dalam rumah itu, dalam rumah Rasulullah ketika itu berdekatan dengan Marwah. Kalau tuan-tuan pergi sekali lagi tanya mutawif dekat mana tapak rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Beberapa meter daripada Marwah, di situlah Nabi duduk. Nabi balik, siapkan baju, Nabi panggil Sayyidina Ali untuk ganti tempat pada malam itu. Kemudian tugasan kedua Sayyidina Ali selain menggantikan tempat ialah barang amanah. Dalam rumah Nabi ada banyak barang-barang berharga yang orang Quraisy letak. Sebab kalau letak di rumah sendiri, penyamun ramai. Anak samun, ayah samun, isteri samun, datang sepupu curi, bukan samun lah, maksudnya mencuri. Barang berharga, banyak keluarga yang nak musafir mesti tinggal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ajak masuk Islam, kutuk Nabi, hina Nabi, cerca Nabi, pukul Nabi. Tapi kalau barang berharga, Muhammad aja boleh percaya. Punya tak malu penduduk Mekah ketika itu. Amanahnya Rasulullah SAW sebelum hijrah, Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, barang ni milik fulan, barang ni milik fulan, barang ni milik fulan. Jibril datang bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, mereka sedang bermesyuarat dan keputusan yang dibuat ialah mereka memilih sepasukan pemuda-pemuda terhandal Mekah, komando Mekah, untuk membunuh kamu beramai-ramai. Sekarang mereka dalam perjalanan. Tuan-tuan nak buat apa? Sekarang mereka dalam perjalanan. Nabi baru siap. Dah siap bagi tahu Sayyidina Ali. Nabi pun bagi tahu Sayyidina Ali, duduk di sini Ali, lan yadurraka syai', kamu takkan ditimpa apa-apa mudarat. Nabi tanggalkan rida dia, Nabi selimutkan Sayyidina Ali. Komando-komando telah pun penuh mengelilingi rumah Nabi tersebut. Nabi SAW waktu itu keluar melalui pintu depan. Bila Nabi nak keluar, sambil Nabi membacakan surah Yasin ayat 1 sampai 8 yang akan ditadabburkan oleh Ustaz Azimin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Yasin, demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad,
adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan lurus agama Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman siksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan, yakni yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, mereka dengan itu tidak dapat melihat. Lalu kami tutup pandangan mereka. Ayat tu. Lalu mereka tidak dapat melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi buka pintu. Tuan-tuan komando, semua ni yang pakar tunggu di luar tu. Semua yang hebat-hebat lah, komando-komando Mekah. Kesemua sudah siap bersenjata dengan keyakinan Rasulullah SAW yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni begitu, walaupun kita nampak keadaan tu macam dah tak ada jalan dah, ketahuilah bahawa yang mentadbir alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahawa yang menciptakan setiap zarrah alam ini ialah Allah. Ni yang Nabi nak ajar kita. Nabi ajar iman dalam sirah, Nabi ajar keyakinan kepada Allah dalam sirah, Nabi ajar kepada kita ada jalan walaupun kita nampak seolah-olah sudah tertutup. Anda bayangkan, Nabi buka, ke semua komando yang di luar ni tak nampak Nabi, mata celek tapi diam begitu, keras mengkaku. Tidak seorang pun yang disentuh oleh Rasulullah SAW. Begitulah mulianya jiwa Nabi. Tuan-tuan bayang, orang nak datang bunuh kita, memang confirm untuk bunuh kita. Tiba-tiba kita keluar, dia ada depan muka kita, tak boleh buat apa duit tu. Ibu penampak lah sekali, takkan tak buat apa kot. Ni rogi ni, dah duduk depan ni kan. Nabi tak buat apa-apa. Yang tu yang bila baca sirah kan, subhanallah, jentik pun tidak, penampar pun tidak, jatuhkan pun tidak. Nabi lalu aja. Cuma Nabi ambil sedikit pasir, Nabi letak supaya mereka tahu sebentar tadi Muhammad lalu di depan kalian, tetapi Muhammad memaafkan kalian. Tuan-tuan, memaafkan pembunuh, berpuluh pembunuh di depan kita yang memang datang untuk membunuh kita. Itulah yang disebutkan oleh Allah, sifat Rasulullah ni lebih menyayangi umat daripada dirinya sendiri. Sebab tu layak sangat untuk kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, Nabi hanya letak macam tu je, Nabi pun terus ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar di Hilton hari ni. Bukan Nabi Abu Bakar duduk Hilton. Dalam Hilton ada musalla Abu Bakar kan. Bawah sekali musalla tu betul-betul dengan tapak musalla tu tingkat 4, tak silap saya. Bawah sekali tu itulah tapak rumah Abu Bakar. Tuan-tuan pergi dengan mutawif yang tahu semua ni, barulah seronok. Ni saya bukan suruh pergi dengan saya tau, saya tak ada syarikat travel dan saya tak pernah bawa orang pun. Bawa suruh mutawif tu tunjuk kesan-kesan sejarah ni. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, Nabi pun tanya, ada siapa wahai Abu Bakar dalam rumah kamu? Abu Bakar kata ada anak-anak aja. Nabi pun bisik, Allah mengizinkan aku untuk berhijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbata ya Rasulullah, izinkan aku menemankan kamu. Nabi pun jawab as-suhbah. Maka mengalirlah air mata Abu Bakar sebab dapat melindungi Rasulullah,
dapat teman Nabi SAW. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dah lama aku siapkan 2 kenderaan. Unta untuk musafir tak sama dengan unta daging, tak sama dengan unta susu, tak sama dengan unta untuk sibak, unta perlumbaan. Tengok dalam YouTube untuk berlumba tu lain. Semua tu tak sama. Unta yang paling mahal adalah unta untuk perjalanan musafir. Dia yang paling kuat, paling tinggi. Dia tinggi, dia gagah. Sayyidina Abu Bakar siapkan 2 unta dengan semua kelengkapan untuk musafir. Ya Rasulullah, dah siap. Aku hadiahkan kepada kamu 1. Nabi kata, illa bithaman ya Abu Bakar, kecuali dengan harga. Maruah, tinggi maruah Rasulullah. Ada kawan kaya tapi dia tak pernah nak harap kawan tu belanja MyV ke, tiket percuma ke, Langkawi ke. Kaya macam mana pun, duit kamu, aku akan belanja dengan duit aku. Ini yang Nabi ajar dalam sirah. Dalam keadaan getir macam tu, Nabi kata bisaman ya Abu Bakar, dengan harga aku ambil. Subhanallah. Ya Rasulullah, tu kawan baik kamu, kawan daripada kecil. Abu Bakar ni kawan baik daripada kecil. Dia orang kaya, dia saudagar. Abu Bakar memang tak minta apa, Abu Bakar memang ikhlas. Tapi Nabi nak ajar saya dan kita semua, jaga air muka dan maruah. Nabi kata, aku takkan ambil kecuali dengan harga. Nabi tolak berkali-kali, Abu Bakar terpaksa ambil dengan harga. Subhanallah. Diri Rasulullah. Akhirnya berhijrah. Macam yang tuan-tuan tahu, Nabi tak pergi terus menghala ke Madinah. Nabi patah ke belakang. Ini Madinah, ini Mekah, ini Gua Thur. Di sini Gua Thur. Patutnya Nabi terus ke sana, tapi Nabi patah balik ke belakang sebagai strategi. Kerajaan Mekah tahu Muhammad hilang, dikeluarkan hadiah 100 ekor unta hidup ataupun mati. 100 ekor unta hidup ataupun mati. Maka strateginya Rasulullah naik Gua Thur dengan Abu Bakar, duduk di atas Gua Thur selama 3 malam. Seorang remaja wanita, kakak Aisyah, iaitulah Asma binti Abu Bakar. Asma ni boleh diziarah di perkuburan Ma'la. Dia duduk bersebelahan dengan anak dia Abdullah ibn Zubair. Pergi ziarah tuan-tuan, ziarah sambil kita bertabarruk, sambil kita bertawassul, yang dibenarkan dalam Islam ni. Pergi situ perkuburan Ma'la. Sampai dah ziarah dah Sayyidina Asma. Sayyidina Asma duduk sebelah di situ. Hebat Sayyidina Asma ni, cerita tentang dia sahaja sejam. Dia melahirkan seorang pejuang yang hebat lah. Jadi Sayyidina Asma ni waktu remaja, dia yang daki Gua Thur yang tinggi tu. Gua Thur yang tinggi lah tuan-tuan. Saya pun tak naik lagi. Saya menziarahi kaki Gua Thur saja banyak kali dah. Bila nak naik, saya kata berapa jam ni? Lebih kurang dah naik 2 jam lebih. Dia orang sebut 2 jam nak dekat 3 jam. Saya kata silakan, yang lain boleh naik kot, yang muda-muda kan. Sebab kalau naik tu mesti terlepas waktu solat. Jadi saya tak suka lah, dia akan jadi letih balik apa semua. Jadi saya pergi ke situ saja. Tapi kita tengok ketinggian gua tu, teringat nama Asma, dia yang naik. Remaja perempuan, kecil lagi, baru umur berapa belas tahun. Dialah yang naik setiap hari 2 kali untuk sampaikan makanan. Dia ikat di pinggang tu. Masya Allah, daripada kecil. Kakak Sayyidatina Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Kemudian Amir ibn Fuhairah mengembala kambing di bawah. Selepas 3 malam, macam kita tahulah, Nabi pun turun upah Abdullah ibn Uraiqid, seorang bukan Islam, pakar padang pasir. Padang pasir tak ada pokok tuan-tuan. Tuan-tuan pergi padang pasir, pasir yang sama warna, sama bentuk, bukit tak ada, pokok tak ada, batu tak ada. Tuan-tuan nak cam yang tu kepala batas, nak cam yang tu gerik macam mana? RNR Sungai Perak, RNR tak ada. Sejauh mata memandang kosong. Maka kena upah orang yang pakar. Abdullah bin Uraiqid pakar, diupah dalam perjalanan hijrah. Nampak? Maka pergilah Abdullah bin Uraiqid, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah dan juga Amir ibn Fuhairah. 4 orang dalam perjalanan menuju ke Madinah. Penduduk Madinah sudah pun menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah ni orang dia lemah lembut. Saya pernah berjumpa dengan orang Madinah berapa belas tahun yang lalu.
Waktu belajar di Syria, saya pergi buat haji dengan mak ayah, pergi buat umrah, naik bas je, seronok, alhamdulillah. Pernah jumpa dengan penduduk Madinah yang keturunan Auf ni. Bila saya tanya dia kabilah apa, dia sebut Auf. Saya kata, ingat tak nama tok nenek apa semua? Dia kata tak ingat dah. Ingat dalam 9 orang je, dia kata. Tak ingat dah, ingat dalam 9 je. Saya kata saya ingat 2 ya. Wadi bin Ayub bin Wahab bin Ja'far, 3 lah kan. Dia kata tak ingat dah, ingat dalam 7-9 tu je, dia kata. Disebutkan Auf. Subhanallah. Lembut, orangnya lembut. Itulah orang Madinah yang memang dah masuk Islam sebelum Nabi sampai ke kota Madinah. Sudah ada lebih kurang 500 Islam yang dihantar oleh Rasulullah melalui Mus'ab bin Umair. Nabi hantar Naqib dengan Abdullah ibn Ummi Maktum, 2 orang Naqib. Nabi hantar sebelum Nabi hijrah. Ramai dah masuk Islam. Semua menunggu Nabi SAW. Tuan-tuan tahu di mana mereka tunggu? Dekat dengan Masjid Quba. Sekarang ni Masjid Quba boleh pergi berjalan kaki. Nabi selalu pergi hari Sabtu. Tiap-tiap minggu Nabi pergi. Nabi suka pergi hari Sabtu. Sekarang boleh berjalan kaki. Dia dah buat jalan yang sangat cantik. Kiri kanan ada kedai. Tu yang best tu kan, kiri kanan ada kedai. Ghalid tengok dalam 25 minit sampai Masjid Quba. Jangan pergi seorang, takut sampai Baqi'. Dia sampai tempat lain, kena tanya mutawif. Wahai mutawif, nak jalan kaki ke Quba ke mana, macam mana? Sini, keluar pintu ni. Dekat dengan Quba 2 minit ada satu tempat nama Bi'ru Iziq, dan di situ juga ada Bustanul Mustadhil, tempat penduduk Madinah keluar daripada bandar Madinah sampai ke situ. Mereka berjalan menunggu Nabi. Bila tengah hari panas, mereka pun balik. Rasulullah SAW dalam perjalanan banyak ceritalah macam-macam. Nabi berjumpa dengan Ummu Ma'bad, seorang wanita tua, duduk di kemah, tak ada makanan, tak ada minuman apa. Nabi ambil satu kambing yang sakit, kambing betina kecil lagi, sakit. Nabi pegang, bismillah, perut penuh terisi dengan susu, sehingga diperah susu tu penuh dalam bekas-bekas minuman di rumah Ummu Ma'bad. Sampailah Abu Ma'bad balik. Abu Ma'bad tengok susu yang banyak, dia pelik. Dia kata, macam mana boleh ada susu? Tak ada kambing yang boleh mengeluarkan susu sekarang ni, musim panas. Kata Ummu Ma'bad, innahu rajulun mubarak. Tak kenal pun dengan Rasulullah yang datang singgah di rumah Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, telah datang seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan, akhlaknya mulia, sallallahu alaihi wasallam, cakapnya lemah lembut. Apabila dia bercakap, semua yang berada di kelilingnya mendengar. Dia tidak mengangkat suara, mukanya penuh dengan senyuman. Nabi orang kenal dengan akhlak. Padahal Ummu Ma'bad tak kenal dia, tapi bila cerita siapa lelaki itu, orang sebut akhlak dia. Lelaki yang penuh dengan keberkatan, dia yang pegang kambing tadi, keluar susu yang banyak. Maka berkata Abu Ma'bad, itulah lelaki barakah yang dicari oleh penduduk Mekah pada hari ini dengan 100 ekor unta. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meneruskan perjalanan. Akhirnya Nabi keluar selama beberapa belas hari Nabi keluar selama beberapa belas hari, dan akhirnya Nabi sampai dekat dengan Quba itulah. Nabi sampai dekat dengan Quba. Waktu itu penduduk Madinah dah balik ke rumah masing-masing sebab panas. Sebab panas. Kemudian seorang Yahudi nampak Rasulullah, Abu Bakar, Abdullah bin Uraqid ni sampai. Maka Yahudi ni pun sebut, ja'a nabiyukum, telah sampai Nabi kalian, telah sampai Nabi kalian. Penduduk Madinah pun keluar beramai-ramai. Mereka pun datang menyambut Rasulullah. Dekat situlah ada satu tempat nama Bustanul Mustadhil. Di situlah Rasulullah dikelumbungkan oleh Sayyidina Abu Bakar, sebab masing-masing duk tanya yang mana satu Rasulullah, yang mana satu Rasulullah. Dan mereka pun sambut Nabi dengan Tala'al Badru Alaina. Kita dengarkan aluan daripada kumpulan intim. wa
أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع يا رسول الله وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يا رسول الله أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع يا مجمل الطباع Jadi penduduk Madinah sangat seronok dengan kedatangan Rasulullah. Mereka menantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memuliakan Nabi. Cerita dia semua tuan-tuan tahu, berebut semua nak tarik tali unta yang dinaiki oleh Rasulullah. Nabi nak buat macam mana tuan? Nak duduk rumah siapa? Duduk rumah ni kecil hati yang ni, duduk rumah ni kecil hati ni. Nabi kata da'ha fa innaha ma'murah. Lepaskan tali unta itu, Allah membawa dia. Dan Allah memilih Abu Ayyub Al-Ansari, rumah Sayyidina Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Beruntung Abu Ayyub beberapa bulan duduk di situ. Untuk segmen yang seterusnya tentang mukjizat Nabi SAW, Nabi terkenal Allah memuliakan Rasulullah dengan mukjizat yang diberikan kepada semua Rasul. Kalau Musa AS membelah laut, Nabi SAW membelah bulan. Kalau Isa AS
boleh mengubat penyakit, maka Nabi SAW dari jari jemarinya keluar air. Jari ni, jari kering ni, bukan tangan basah. Keluar air tu, boleh minum berpuluh-puluh orang, ratusan orang, tangan Rasulullah. Tapi Nabi tak buatlah macam Superman, Avengers apa semua tu kan. Buat macam tu keluar air. Tak. Nabi bukan buat macam tu. Nabi suruh sahabat ambil bekas yang memang dah ada air sikit, Nabi letak. Nampak Rasulullah nak jaga juga. Kalau Nabi buat macam tu pun boleh kan. Tapi sekali sahabat, tuan bayang Nabi buat macam tu, pum keluar, tepat masuk mulut tu kan. Nganga mulut. Nabi suruh ambil bekas yang memang dah ada air sikit, Nabi letak. Kata sahabat, kami melihat air mencurah-curah keluar dari tangan Rasulullah. Air itu lebih mulia daripada Zam-Zam. Air, sebab itu dari tubuh Nabi. Maka semua yang daripada tubuh Nabi lebih mulia daripada seluruh yang ada dalam alam ni. Sebab semua alam ni adalah makhluk. Nabi lebih mulia daripada Kaabah, Nabi lebih mulia daripada Arash, Nabi lebih mulia daripada Jibril. Maka Nabi, bila air tu keluar daripada tubuh Nabi untuk diminum tu, air itu lebih mulia daripada Zam-Zam, kata para ulama. Mukjizat yang subhanallah. Pokok batu bercakap dengan Rasulullah macam Nabi Sulaiman, binatang itu biasa. Itu biasa. Nabi Sulaiman jin dan binatang. Rasulullah berdakwah ke alam jin. Maksudnya semua jin bercakap dengan Nabi, binatang berkata-kata dengan Nabi, pokok binatang A, binatang B, banyak binatang bercakap dengan Rasulullah. Bahkan batu dan pokok-pokok juga bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seluruh alam menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Nabi berkhutbah. Sembahyang Jumaat tak ada di Mekah. Sembahyang Jumaat mula dilaksanakan di Madinah. Sebab di Mekah mana boleh buat ibadat, polis tangkap. Di Mekah. Di Madinah saja Nabi mendirikan Jumaat. Dan Nabi Masjid An-Nabawi ni, tuan-tuan ajak mutawif, tanya yang mana masjid asal. Bukan Raudhah tu tuan-tuan. Raudhah tu kecil je. Dia masjid asal lebih besar, dia sampai ke belakang. Sebab tu ramai orang suka i'tikaf belakang belakang Qubbah Khadra tu, belakang maqam apa semua tu. Di belakang tu ada satu tempat terbuka, dia ada payung. Di situ bukan masjid asal, tapi situlah yang paling boleh tengok Qubbah, boleh tengok maqam. Depan kawasan terbuka payung tu, itu adalah kawasan masjid asal. Dan nak tahu tanda dia, ramai, yang ni ramai orang tak tahu, tiang dia di atas sekali ada sedikit hijau, dia tulis hadza masjidun Nabi. Tiap-tiap tiang tu warna hijau sikit je. Khat dia pun khat tak cantik, khat lama dia tulis hadza masjidun Nabi. Tuan-tuan tengok tiang tu, semua tu adalah masjid lama dulu. Itu pintu depan, pintu masuk. Dia sampai ke depan sana lah, sampai ke mihrab yang Nabi guna untuk solat, mihrab Aisyah, mihrab macam-macam lah, Ustuwanah, Abu Lubabah, banyaklah di situ. Dan ada tiang yang paling disukai oleh Rasulullah di situlah. Kalau kita masuk ke Raudhah, situlah yang paling orang berebut tadi. Nabi berkhutbah, masjid tu banyak dibuat daripada batang tamar, dinding dia dengan selut sebagainya, lantai pasir Masjid Nabawi ketika itu. Tetapi ia sangat barakah. Ada sebatang tamar yang digunakan oleh Rasulullah untuk bersandar ketika menyampaikan khutbah pada hari Jumaat. Lama Nabi guna. Kemudian sahabat pun tengok ada sahabat yang tak nampak di belakang sebagainya suara Nabi. Maka sahabat membuat mimbar, 3 tangga mimbar. Buat mimbar 1, 2, 3, mimbar baru. Maka bila tiba hari Jumaat, Nabi pun naik ke atas mimbar tersebut. Buat kali pertamanya. Bila Nabi naik ke mimbar itu untuk berkhutbah, Nabi baru nak mula, ada satu bayi menangis dengan kuat sehingga didengari oleh seluruh sahabat yang hadir sembahyang Jumaat pada hari itu.
Anak siapa pula ni buat main kan? Orang Jumaat tinggal di rumah. Ganggu. Tetapi Rasulullah ni sifat penyayang dia tinggi. Rasulullah pernah masuk masjid, ada muslimah bawa anak, Nabi tak larang. Muslimah bawa anak, Nabi pun mula solat, anak itu menangis, kata Rasulullah, aku pendekkan solat sebab aku tahu apa perasaan ibu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu. Kita hari ni tengok imam, budak tu berguling kah, teriak kah, imam tu duduk suara sedap itu. Dia duduk perasan. Saya kata, hang tak dengar kah budak tu teriak di belakang apa semua, duduk panggil mama kan. Imam tu kata, siapa suruh bawa? Biar pergi menjerit lama sikit. Rasulullah sampai suara tangisan dia raih. Dia kata, aku pendekkan solat sebab aku tahu apa perasaan ibu tu. Subhanallah. Bila Nabi naik khutbah, dengar satu suara budak, satu masjid menjerit-jerit bayi ni. Satu masjid mencari. Lalu Nabi turun. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun turun tangga tu. Semua sahabat tengok. Khutbah ni. Nabi pun pergi ke suatu tempat. Nabi tidak pergi kepada bayi. Rupa-rupanya yang menangis itu adalah sebatang tamar yang sudah pun mati dan kering. Batang tamar yang tak ada ruh, tak ada perasaan, tak ada jiwa, tak hidup, dah mati lama dah. Batang tamar itu yang menangisi kerana Nabi berpindah daripada duduk di tepi dia, duduk di tempat lain. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan al-Basri, batang tamar yang keras itu mempunyai jiwa menyayangi Rasulullah. Manusia ada akal tetapi tak ada kasih kepada Nabi SAW. Menangis batang tamar tadi. Nabi pergi, semua sahabat tengok Nabi. Rupanya yang menangis tu batang tamar. Batang tamar mengeluarkan suara kasautil ishar, suara manusia, menangis teresak-esak. Nabi pun pergi, fahtadanahu, kata sahabat, kami melihat Nabi memeluk dia. Subhanallah. Sampai Nabi peluk batang tamar tu, pujuk dia. Sudahlah, tak apa, nanti kita jumpa. Yang tu saya tambah, nak bagi sedap cerita ni kan. Saya tak tahu apa Nabi buat, tapi sahabat kata, sahabat nampak Rasulullah mengusap batang tamar kering itu. Masya Allah. Begitu dia tahu nilai Nabi di sisi Allah. Yang tak tahu ni kita. Dia tahu besarnya Nabi di sisi Allah, bagaimana Allah menyayangi makhluk itu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak bagi Nabi khutbah di tempat lain, nak sudut tepi dia. Rasulullah kata, tak apa, hari tu giliran kamu. Tu saya tambah penceritaan lah. Nabi usap dia, Nabi peluk, kata Nabi, laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku tak peluk dan pujuk dia, dia akan menangis sampai kiamat. Batang tamar tadi. Begitulah seluruh alam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan tangisan sebatang tamar daripada inti. Seduh sedang itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian, yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang tamar yang sebelumnya menjadi imban sandaran Rasul ketika menyampai khutbah, diganti mimbar baru karena keuzurannya. Kisah tangisan sebatang tamar menyentuh hati
perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mata ku mengenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman, sebelumnya menjadi imbang. Sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru karena keuzurannya. Menjadi sebatang tamar yang menangis rindu padamu. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya sebatang tamar yang dapat bersamamu di dalam surga. Sebatang tangan yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru karena keuzurannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sadaqallahul aliyyul azim. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setelah menempuh 10 tahun perjalanan dakwah di Madinah Al-Munawwarah, Nabi memimpin beberapa belas peperangan, kesemuanya menang. Dan akhirnya Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Ini tahun yang ke-10. Waktu umur Nabi sudah 63. Nabi mula sakit
Kemudian sehingga Nabi mengikat kepalanya dengan kain sebab terlampau sakit. Nabi kepanasan badan sehingga pitam. Sampai begitu Allah menguji Rasulullah sampai di akhir hayat. Panas badan Nabi ni sampai sahabat masuk, seorang sahabat saya tak ingat nama dia. Dia masuk, dia pegang badan Nabi, dia angkat tangan dia. Dia kata, ya Rasulullah, terlalu panas. Nabi pun sebut, inni u'aku, kami ni para Nabi bila Allah uji, kama yu'akur rajulani minkum. Bila Allah uji sakit, kesemuanya berganda. Kalau sakit kepala sampai kena ikat. Kalau panas badan Nabi, ni dekat-dekat wafat. Sampai sahabat tu terangkat tangan dia bila pegang tubuh Nabi. Allah uji Nabi rapat sampai hujung nyawa. Sampai Nabi terpaksa dipapah untuk ke masjid. Sampailah 2-3 hari bulan Rabiul Awal Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi dah tak boleh bangun. Nabi pitam. Kemudian disapu air ke badan Nabi. Nabi jaga, Nabi minta siwak untuk disiwakkan. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi dah tak mampu untuk mengeluarkan perkataan yang banyak. Kemudian sampailah satu pagi Isnin, hari kewafatan itu, subuh itu Nabi bangun. Nabi menyelak tirai. Untuk kali yang terakhir, kata Sayyidina Anas yang meriwayatkan kisah itu, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rupanya itulah hari terakhir kami melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Rasulullah SAW kata Sayyidina Aisyah juga satu orang isteri yang sangat mulia, yang Nabi sayang. Nabi meninggal di atas pangkuan dia. Sambil Nabi sebut balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, yang bermaksud bahkan aku memilih untuk menuju kepada Allah. Sebab Rasul ni diberi pilihan. Diberi pilihan sama ada untuk meneruskan kehidupan ataupun untuk diambil nyawa seperti yang ditetapkan oleh Allah. Itu Rasul. Maka Rasulullah tentu sekali Nabi memilih kekasihnya. Nabi sebelum tu Nabi bisik dengan anak yang paling dia sayang. Anak Nabi semua wafat. Tuan-tuan, anak Nabi 7 orang, 6 orang wafat depan Rasulullah. Ujian Nabi. Berat ujian Rasulullah. 6 orang anak Rasulullah semua meninggal depan Rasulullah. 6. Tinggal Fatimah sahaja. Nabi bisik kat dia, Fatimah senyum. Nabi bisik lagi, Fatimah menangis. Benda apa yang Rasulullah bisik itu, Sayyidah Fatimah kata, itu rahsia. Jawapan kepada Aisyah. Lepas tu baru beritahu. Rupanya bisikan pertama yang membuatkan menangis itu, Nabi beritahu, aku akan pergi. Dan bisikan kedua, Rasulullah beritahu kat Sayyidah Fatimah, kamu adalah ahli keluarga aku yang paling awal akan ikut aku. Maksudnya lepas beberapa bulan selepas tu, rupanya Sayyidatina Fatimah juga menemui ajalnya. Meninggal muda Sayyidatina Fatimah bintu Muhammad alaihissalam. Kemudian Nabi pun
Di atas pangkuan itu selepas menyebut balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, aku memilih Allah. Aku memilih Allah. Nabi pun wafat. Sayyidina Aisyah menangis, kesemua yang dalam rumah menangis, sampai kepada para sahabat. Berita kewafatan Rasulullah, sahabat menjadi keliru. Sahabat menjadi tidak keruan. Kehilangan seorang pemimpin yang menyayangi mereka lebih daripada dirinya sendiri. Sayyidina Ali terduduk di tepi jalan, tak boleh cakap apa. Sayyidina Osman terduduk. Sayyidina Umar mengamuk-ngamuk. Sayyidina Umar, jangan cakap Rasulullah mati. Aku pancung kepala siapa yang cakap Nabi mati. Sampai Sayyidina Umar naik berkhutbah, semua orang datang. Nabi tak mati. Semua orang datang mengerumuni, dengar, setuju dengan Sayyidina Umar. Dia tak mau kehilangan Rasulullah. Sehinggalah datang Abu Bakar, penyelamat umat ini, kawan baik Nabi SAW, yang mana sekiranya ditimbang iman seluruh umat Nabi Muhammad dengan iman Abu Bakar, Nabi kata la rajaha imanu Abi Bakrin, nescaya iman Abu Bakar lebih berat. Kukuh iman Abu Bakar. Waktu semua sahabat telah pun longlai, tak boleh kawal diri, Abu Bakar mengamuk-ngamuk, Sayyidina Umar mengamuk. Sayyidina Abu Bakar datang, dia kata mahlan ya Umar. Dia masuk jumpa Nabi, dia buka kain yang menutup muka Nabi, dia cium di antara dua kening Nabi, dia kata tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Sucinya kamu wahai pesuruh Allah, indah wajah kamu wahai pesuruh Allah ketika kamu hidup dan kamu mati. Kemudian Abu Bakar naik, dia suruh Sayyidina Umar turun. Dia kata diam kamu wahai Umar, benarkan aku bercakap. Maka dia pun bercakap, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun mati. Kita bukan menyembah Muhammad, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kita menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati. Ini hebat. Orang kata iman Abu Bakar ni hebat. Kemudian Abu Bakar pun baca ayat Quran yang dibacakan sebentar tadi, surah Ali Imran ayat 144. Tuan-tuan boleh rujuk. Wa ma Muhammadun. Abu Bakar baca ayat tu, memang ada. Illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu rasul biasa. Sebelum-sebelumnya telah pun ada rasul. Maksudnya manusia biasa. Dia juga rasul. Dia hebat, yang mulia. Dia pun juga akan wafat seperti mana rasul-rasul yang sebelum ni. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila Muhammad itu mati, kalian akan kembali kepada perkara lama, keadaan lama? Sesiapa yang kembali kepada ajaran lama, falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah tak rugi pun kalau siapa kembali kepada ajaran lama. Kata Sayyidina Umar, seolah-olah ayat itu hari ini baru aku dengar. Sedangkan Sayyidina Umar ni orang alim, dia menghafal semua ayat Quran. Dia sahabat yang alim. Dia kata seolah-olah itulah kali pertama aku mendengar ayat bahawa Rasulullah juga adalah Rasul biasa yang akan menemui kematian. Begitulah kasih yang tinggi daripada para sahabat. Terdengarkan yang terakhir, pemergianmu, silakan intim. Selimut
selamanya. Dan tibalah waktu akan bertemu penuh kenangan, jiwamu berlalu di nangan, air mata jatuh iringi pemergianmu. Oh, sukanya untuk umat menerima, bahkan hanya untuk umat mempercaya, tetapi iman merelakan jua mawa manusia dan menyanyikan. Ya Rasulullah, kau tinggalkan kami warisan yang abadi. Dan bersaksilah sesungguhnya kami merinduimu. Jadi begitulah Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita ajaran Allah yang telah pun lengkap disampaikan oleh Nabi dengan berjayanya. Dan Allah sebut dalam Quran sebagai penutupnya, qul in kuntum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bagi tahu wahai Muhammad, sekiranya kamu semua sayang Allah, kita lah. Kalau betul sayang Allah, rindu Allah, cinta Allah, ittabi'uni, ikut Nabi. Ittabi'uni, ikut cara hidup Nabi, cara makan Nabi, cara pakai Nabi, cara Nabi uruskan rumah tangga, cara Nabi uruskan pekerjaan, cara Nabi uruskan negeri, cara Nabi uruskan negara, cara Nabi mentadbir, cara Nabi berurusan dengan anaknya, cara Nabi berurusan dengan isteri-isterinya, cara Nabi berurusan dengan kawan-kawannya. Ittabi'uni, kata Rasulullah, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun pula dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah juga Maha penyayang lagi Maha mengasihani. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, cinta Allah wajib dapat, cinta Rasulullah pun wajib kita cari dan kita dapatkan. Nabi bagi tahu kunci dia, nak Allah sayang, ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi bercakap, ikut cara Nabi makan. Sebab tu kena tengok sunnah Rasulullah SAW, kena belajar, baca satu persatu dan kemudian amalkan. InsyaAllah dapat mahabbatullah.